Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Itu dia lambayan kali kedua Daya Bakar di Malaysia hari ini. Saya lepas bersalin tak jumpa, jadi saya nak welcoming selamat kembali bersiaran di Malaysia hari ini Daya Bakar. Terima kasih. Saya sebenarnya rasa sangat bersemangat. Warna-warna saya pun pilihan yang ceria. Okay. Sebenarnya saya dah kembali bekerja. Betul-betul habis pantang minggu lepas, Afat. Okey, habis pantang. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, saya paling tak sabar nak bekerja dekat Malaysia hari inilah. Okey, kenapa agaknya dia? Nak jumpa siapa agaknya dekat Malaysia hari ini? Nak jumpa dengan semua penonton sebenarnya. Sebab macam biasa, kita kalau bersiaran dekat Malaysia hari ini, banyak yang kita kongsi, banyak juga yang saya dapat belajar. Betul. Macam tu. Saya pasti ramai juga di antara penonton Malaysia hari ini. Saya baru-baru ini pergi ke majlis perkahwinan saudara saya. Bukan perkahwinan awak. Itu yang cakap saudara saya. Bila pergi ke sana, ramailah di antara tetamu-tetamu yang datang. Mereka berjumpa dengan saya. Mereka kata mereka takkan tinggal untuk menyaksikan siaran Malaysia hari ini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mereka ni tak sempat untuk nak baca paper, tak sempat untuk nak tengok benda-benda lain. Tetapi apabila mereka menonton Malaysia hari ini, mereka tahulah tentang isu-isu semasa, perkembangan semasa yang kita bawakan di Malaysia hari ini. Betul. Jadi ada juga yang kata macam, alah tapi tak sempat tengok TV. Kita ada cara. Kalau kita tengok di mana-mana saja anda berada, ada di Facebook Live Malaysia hari ini. Betul. Nak komen, silakan komen lagi-lagi. Komen yang membina. Kalau ada masa, insyaAllah kami akan bacakan. Komen yang membina Komen yang membina. mengecam macam mana? Mengecam tu kalau boleh kita jaga kata-kata kita. Apa kita kata-kata tu menjadi doa. Ya, betul. Begitu. Tapi sepanjang saya baca-baca komen, tak ada yang mengecam. Betul. Semuanya memuji, semuanya memberikan galakan lah agar kita membuat sesuatu yang perkara yang baik. Okey, apapun kita nak bercakap pada hari ini hari Isnin. Hari Isnin ni biasalah kalau minggu lepas dia tenang sikit sebab cuti tahun baru Cina. Tapi hari ini dah bermula dah. Orang cakap apa, ramai di antara mereka yang pulang ke kampung dah pulang ke kota untuk mereka bekerja semula lah. Betul, walaupun sekolah masih cuti. Betul. Tetapi yang bekerja terus bekerja seperti kami. Dan juga bercakap tentang cuaca. Saya rasa cuaca sejak belakangan ni kejap hujan. Betul. Benda panas sangat. Nampak tengok sekarang ni Malaysia dijangka alami cuaca lebih panas, kering. Adakah anda merasakannya juga walaupun berada dalam kereta tetapi rasa panas sampai pening kepala? Itu ada orang cakap kena pasang power dingin ke apa ke kan. Terpulang kepada kita, tapi apapun ramalan kena cuaca ini dijangka akan berlarutan sampailah ke bulan Mac nanti. Sebab orang cakap apa, apabila kita nak berjengah bulan Ramadan, ketika itulah panas akan menjelma lah. Ya, sebenarnya itu sebenarnya ada salah satu kit dugaan. Begitu. Tetapi insya-Allah kita sudah tak sabar. Kurang daripada 30 hari tuan-tuan dan puan-puan kita nak berramadan. Okey. Antara pengisi-pengisian yang kita akan bawakan pada hari ini, kejap lagi kita nak berjumpa dengan adik Anissa kita ni. Adik Anissa ni datang jauh di Johor ni. Oh ya. Tapi cuti sekolah. Happy lah. Daripada Pontian Johor. Ada orang Pontian Johor ke? Kalau ada tolong komen kat Facebook juga. Dan sebenarnya adik Anissa ni ada sesuatu yang bagi saya istimewa. Betul. Yang kita mesti akan terus mengganti beliau dan juga comel je orangnya. Comel orangnya. Tadi saya sempat berborak dengan dia kan. Saya tanya umur dia berapa? 5 tahun. Bukan 5 tahun, dah jadi 5. Tersasul. Jangan silap. Tapi kejap lagi kita akan berborak dengan beliau kan. Tapi kita nak lihat, nak tonton sesuatu katanya. Betul lah. Kita nak, untuk anda semua yang ingin mengenali adik kita ni, adik kita ni dah famous kat TikTok. Kepada anda semua yang mungkin nak mengenali adik kita ni, jom kita saksikan adik Anissa kita ni. Dilahirkan sebagai anak istimewa, mempunyai tanda lahir di dahi, mata, hidung dan pipi. Nur Anissa Umairah 11 tahun menganggap tanda lahir berwarna hitam itu sebagai anugerah Allah. Adik Nur Anissa Umairah yang mendapat perhatian di media sosial kerana kelainan dirinya selepas gambar dan video dikongsi di akaun TikTok milik ibunya. Nur Anissa Umairah juga sudah menjalani 4 pembedahan secara berperingkat untuk membuang tanda lahir pada wajahnya. Walaupun menurut doktor itu tidak bahaya, atas nasihat doktor juga, keputusan membuang tanda lahir itu demi masa depannya. Meskipun sering diejek, tetapi dia tidak pun kesal kerana yakin tanda lahir yang ada pada dirinya ini membuatkan dia berbeza dan unik dari orang lain.
antara satu anugerah daripada Allah SWT kepada adik Nisa kita ni, di mana adik kita ni mempunyai tanda lahir dekat muka. Ramai juga di antara kita yang mungkin ada tanda lahir. Macam saya sendiri pun ada tanda lahir juga dekat bahagian kaki. Oh, nampaknya kaki ni Afad dah bagi tahu dah tanda lahir dekat mana. Kaki kanan, kaki kiri tak tahu. Masih rahsia. Dan juga saya pasti setiap orang ada keunikan masing-masing. Sama ada kita terlihat atau tidak. Jadi bersama dengan kami hari ini sebenarnya bukan seorang. Pastinya bersama dengan ibu bonda tercinta dan tersayang. Ya, betul. Baik. Kita nak berkenalan dengan adik Nur Anisa Umairah, Muhammad Isa. Assalamualaikum. Salam. Sihat ke? Sihat. 5 tahun ke dah jadi 5? Dah jadi 5. Okey, nasib baik Abang Afad betul. Dan kita ada bersama dengan ibu Puan Nazira Muhammad Samsuri. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya dengan Afad ni itulah tadi tengok video tu macam paling saya rasa tertarik tengok video. Ada jadi ke apa? Semua sama macam adik Anissa kan? Itu saya rasa sangat comel. Betul. Okey, adik Anissa sihat? Sihat. Tak sekolah ke? Tak. Sebab cuti sekolah. Apalah Abang Afad ni cuti sekolah kan? Saja je tak dengar. Dah sarapan pagi dah? Dah. Dah. Okey. Makan kegemaran apa? Nasi ayam. Sama lah kita. Sama kita Sama pun Pakcik Dayah. suka nasi ayam juga. Okey. Dan sebenarnya kan okey, adik Anissa kita tak tahulah macam adik Anissa kan kiranya memang itu tanda lahir dari kecil dan sebagainya kan. Daripada adik Anissa dari kecil sekolah kan. Ada tak apa-apa perkara yang adik Anissa rasa lalui hari-hari tu rasa macam tak selesa ataupun adik Anissa rasa macam biasa je sebenarnya? Mengejek orang. Kawan-kawan mengejek. Maksudnya kawan-kawan satu kelas ke ataupun bagaimana? Ada yang mengejek, ada yang dia kawan baik. Mungkin dia rasa macam hairan ataupun rasa macam mungkin adik Anissa lain daripada lain. So saya nak tanya dekat ibu lah. Macam ibunya macam pada mula-mulanya pergi ke sekolah, anak-anak mula berjumpa dengan orang ramai kan. Ada tak mula-mula rasa kerisauan? Kawan-kawan mungkin rasa Anissa ni lain dari yang lain. Pernah tak ibu rasa begitu waktu pertama kali sekali hantar Anissa ke sekolah? Memang ada lah sebab dia masa dia dari 1 pun first dia sekolah tu dah ramai yang tegur lah apa semua lah ya. Okey, saya lihat adik Nisa ni kan dekat dia punya TikTok bukan main ceria lagi bersama-sama kawan-kawan apa semua kan. Saya rasa perasaan malu itu dah tak ada lah lagi dekat Nisa ini. Jadi saya nak tanya juga mungkin dari segi kekuatan adik Nisa kita ini dalam nak menghadapi dunia luar ni. Begitu kuat sekali ni adik Nisa ni. Jadi dari mana kekuatannya? Adakah ibunya sendiri ada memberikan kata-kata sesuatu, kata-kata semangat untuk adik Nisa ni keluar berjumpa dengan kawan-kawannya? Tak ada. Dia memang kuat. Dari mana bukan kekuatan dia lagi kuat daripada saya. Saya boleh nampak benda tu sebenarnya. Sebab mak dia nangis, betul. dia senyum je dari tadi. Okey. Adik Nisa, sikit Dayah. Apabila tadi Kak Dayah dah cakap tadi, kawan-kawan ada jumpa kan. Okey. Jadi apabila kawan-kawan bercakap sesuatu tentang tanda lahir ni, apa Nisa cakap bagi tahu dekat mereka? Awak ada tanda lahir ke? Tanya balik dekat mereka. Okey. Lepas tu selalunya? Betul? Selalunya cakap macam dia selalu cakap awak ada. Dia tanya balik. Bila orang tanya dia tanya balik. Lepas tu dia orang akan diam ke jawab selalunya? Diam. diam. Ada yang jawab, ada yang diam. Tapi lepas tu Anissa akan buat macam biasa je lah. Maksudnya cara dia mengawal emosi tu sangat matang. Betul. Kan daripada dia nak cuba justify ataupun cuba memperjuangkan sesuatu macam okey awak ada. So betul semua orang ada sebenarnya tahu Anissa kan. Sama ada nampak tak nampak. Okey, dan tentunya macam sebagai ibu kan kita nampak perkongsian kat TikTok tu. Bagaimana dengan reaksi netizen ataupun orang ramai perkongsian? Tak ada yang cakap negatif. Semua okey. Ya. Sebab tu saya terkejut kat TikTok boleh dalam masa beberapa hari je. Semalam saya tengok dah 1 juta view. Dan tu saya terkejut. Tengok. Makin ramai yang tengok. Tapi dia orang tak ada cakap yang tak baik lah. Semuanya yang baik-baik sajalah kan. Kalau ada pun yang terbaca itu adalah benda-benda yang mitos. Yang biasanya kita dengar kan. Benda-benda yang konon-kononnya mak ayah kita buatlah macam-macam lah. Tengok apa-apalah kan. Benda-benda itu mitos. Kita perlu tekankan tentang perkara ini. Mungkin dari segi faktor kesihatan pula bagaimana? Yalah kan mungkin ada doktor menasihatkan agar ada setengah lah yang saya baca. Ada mungkin perkara yang tidak mungkin mengganggu gugat kesihatan. Mungkin terpaksa dibuang dan sebagainya. Untuk tanda lahir seperti ini, doktor cakap macam mana? Tak ada.
dia tak memudaratkan dia. Okey, semua okey kan? Dia doktor tanya saya, nak buang boleh, tak buang pun boleh. Option lah ya. Tapi doktor yang buat dia kata baik buang untuk masa depan dia. Baik. Okey, tapi kalau ikut pendapat puan sendiri, bagaimana? Kalau ikut masa mula-mula saya memang saya nak buang. Sebab saya masa dia lahir, setahun saya tak keluar. Kira saya tak nak orang nampak dia, saya tak nak dia kena ejek. Lepas tu dah jumpa doktor cakap sebab dia buat MRI kan. Dia punya ni pun tak sampai ke otak. Tu doktor kata boleh je kalau nak buang. Maksudnya pada segi faktor keselamatan tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, jadi Cik Anissa ada kawan baik dekat sekolah tak? Ada. Siapa nama? Siapa nama? Nama tengok TV ni. Wadina, Putri, Alia, Jannah, Adilia, ramai. Auni. Ramai kawan dia. Cakap hai kat kawan-kawan. Hai. Saya tak sabar kan nak jumpa kawan-kawan tu kan. Okey. Dan puan, bagaimana pula proses kalau contohnya untuk pembedahan kan? Bagaimana prosesnya? Dan adakah kosnya tinggi? Tak. Masa dia umur setahun setengah dah start buat operate. Kos dia tak tinggi. Cuma yang terbaru ni je, yang dia nak buat akan datang, dia kena beli 1 belon. Okey. Untuk buang dia punya yang untuk buang tanda lahir dia lah. Tapi kena beli dulu belon tu baru proses untuk buang. Dah. Berapa lama proses untuk pemulihan ataupun selalunya macam kalau operasi kan ada seminggu, 2 minggu. Bagaimana pula dengan adik Anissa? Kalau Anissa yang sebelum ni, dia cuma duduk dalam hospital 4 hari. Seminggu, 2 minggu lepas tu dia dah okey lah. Sebab dia pandai jaga. Okey. Saya lihat dekat wajah Anissa ada kesan-kesan yang telah pun dibuang. Dibuang di kawasan yang belah mana? Belah mana? Kiri kanan ni. Kiri kanan. Sepatutnya dia besar. Okey. Dah hilang dah. Ini yang paling terbaru. Dia ambil kulit daripada belakang telinga. Okey, dia ditampal ke tampal pipi situ. lah. Dia buang dulu yang hitam. Baru dia ambil yang kulit belakang telinga ni ditampal kat situ. Okey. Jadi seterusnya bagaimana pula? Seterusnya ni doktor cakap lah dia nak buat yang hidung. Okey, buang dekat bahagian hidung pula lah. Tapi dia ambil kulit yang dekat bahagian sini. Baik. Sebab kulit sini kan seakan dengan warna muka kan. Tapi ini cara yang lain. Betul. Memang first time buat yang masuk belon ni. Okey, adik Anissa dengar kan cerita pasal pembedahan, dah pernah melaluinya. Adik Anissa rasa macam mana? Takut ke ataupun saya okey je, berani? Macam mana? Okey je. Baguslah dia ni. Betul. Saya difahamkan proses pembedahan ni dah dilakukan beberapa kali. 4 kali je? 4 kali. Dan saya juga terbaca adik Nisa, dia ada macam cakap yang dia tak nak buang. Ada beberapa kawasan tanda lahir. Betul, adik Nisa? Betul. Dekat bahagian mana tu yang tak nak buang tu? Dekat bahagian atas sini. Bahagian yang macam nak buang tu, yang boleh memudaratkan dia. Macam kat kelopak ni kan. Kelopak dia kan. Dekat dengan mata kan. Sebab kita punya ni kan dekat. Nipis. Jadi di mana yang dia boleh buang, dia buang. Saya memang kalau dia nak buang, saya memang satu patah tanya dia. Nak buang. Kalau dia kata tak nak, memang saya tak. Ikut je lah cakap dia. Ikut dia. Doktor pun akan tanya dia. Nisa nak lepas ni nak buang, boleh tak? Dia kata okey. Nanti dia tanya, okey tak doktor? Dia tak apa ni? Maksudnya tak bagi dia sakit ke, mudaratkan dia ke. Doktor kata okey, kita buat sikit-sikit. Dia okey, saya okey lah. Maksudnya tiada paksaan dekat situ kan. Sebab apa-apa pun ibu dan anak kan mestilah kita macam nak yang terbaik untuk anak kita. Apa yang dirasa, lagi-lagi daripada segi psikologikal dan sebagainya. Tapi ada Nisa saya nampak sejujurnya sangat-sangat positif. Kan sangat ceria. Betul lah. Kalau misalnya kata pembedahan itu memang tak akan datang balik lah segala mungkin tanda lahir itu. Tak, dia akan buang terus. Buang terus lah ya. Sebab dia ni bukannya lapisan ni bukannya sampai dalam. Luas dia saja. Macam melekat. Situ macam kita ada tek lalat tu kan. Tapi macam boleh dibuang ataupun diganti dengan ataupun ada orang kan laser kan. Laser boleh hilang kan. Dia tak boleh. Dia dah pergi HKL untuk nak doktor nak tengok boleh laser ke tak. Doktor tengok pun memang tak boleh. Boleh laser tapi beribu-ribu kali. Dia akan sakit nanti. Betul. Dan ini adalah langkah yang paling efektif dan juga mudah lah kiranya. Mudah dan dia pun memang cepat baik. Dia memang kuat lah.
Bagus ya. Itu rahsia ibu bagaimana anak boleh kuat. Dia sendiri. Dia sendiri sebenarnya. Itulah hebatlah. Okey, kalau kita lihat Puan ada bercakap ya tentang setahun tidak kata orang tu apa menunjukkan Nisa di halayak ramai. Tetapi kekuatan sekarang ini kita dapat lihat ketika umurnya 11 tahun, Puan sendiri yang upload video, gambar dekat sosial media kan. Jadi saya lihat kat situ ada perubahan 360 yang ketara apabila dia ketika kecil dan juga ketika usianya 11 tahun. Jadi mengapa Puan bertindak sedemikian? Start dia dah pandai cakap. Okey. Bila dia dah pandai cakap, dia boleh jawab sendiri apa orang tanya. Saya ni jenis tak suka ajar dia tau. Kalau orang tanya lawan itu, tak. Dia pandai sendiri. Okey. Kalau orang tua ke orang muda tanya, dia memang akan jawab sendiri. Okey. Saya tak, kalau orang tanya saya akan diam je. Biar dia yang jawab. Kalau dia jawab, nanti dah okeylah. Jadi segala jawapan tu bukannya ibunya yang menyuruh ya? Tak pernah ajar. Tak adalah cakap nanti kalau dia tak orang tanya marah ke apa tak. Dia sendiri. Dia sendiri tahu apa yang nak dia katakan. Jadi sampai ibunya pun tak terkata. Betul? Ya, Bu ya, betul ya. Jadi saya kalau diikutkan berapa lama sekarang ni, kalau ikut sekarang bulan Februari, seterusnya bila ni agaknya proses untuk pembedahan? Itu kena tunggu belon tu. Okey. Jadi maksudnya kita beli, doktor dah ada belon tu, baru proses untuk masukkan belon. Betul. Okey, baik. Jadi kalau ikutkan kisah Anissa ni bagi saya, kita patut ambil sebagai satu inspirasi sebab betul. Sebab perbezaan itu adalah satu keunikan dan penerimaan kita sebagai orang ramai dan juga bagaimana kita mengajar anak kita kan? Betul. Okey. Kita nak bacakan ini rakan-rakan kami dekat Facebook ni. Kata Isman daripada Isman Hijaz, masyarakat kita semua faham keadaan macam ni. Tak ada niat pun nak ejek, cuma family kena kuat bagi support dekat anak-anak. Betul. Seterusnya Hamidah Ismail Nur Anissa. Cantik dia. Walaupun ada tanda lahir. Itu Hazlia Midun. Anissa memang budak yang kuat. Sentiasa tersenyum. Betul. Suara dia pun sedap bila menyanyi. Saya baru cakap tadi. Masa mula-mula cakap nama Anissa. Saya kata, dia mesti sedap nyanyi. Kan ibu saya ada cakap tadi. Dia ada nyanyi dekat TikTok? Tak ada. Tak ada? Anissa, boleh betul ke Anissa pandai nyanyi? Pandai. Boleh nyanyi sikit tak? Uncle dengan aunty ada. Lagu apa? Lagu Dawai. Agak dah. Dah agak. Saya dah kepala saya dah cakap lagu Dawai. Tengok dia cakap sini. Okey, cuba silakan. Dawai. Dawai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirik berpekik, doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Yeay. Situ adalah version lagu Dawai yang paling touching saya pernah dengar. Betul. So nyanyi tu daripada hati. Okeylah, nanti kita buat duet Okey. Okey, terima kasih Nisa ya. Ada Nisa nak cakap apa-apa ke kepada peminat-peminat Nisa dekat TikTok? Silakan. Cakap sesuatu. Cakaplah. Cakap support Nisa, tengok TikTok Nisa. Cakap macam tu. Dekat cikgu-cikgu ke? Cikgu-cikgu ke? Terima kasih sebab ramai yang menyokong Nisa, ya, dan kita lihat di sebalik apa yang berlaku Nisa adalah seorang anak yang cekal, kuat, ya. Lihat sajalah Nisa. Nisa mempunyai banyak kelebihan, ya. Kalau Nisa perhatikan kawan-kawan lain, tak ada pun kelebihan keistimewaan yang dianugerahkan kepada Nisa. Nisa kena kuat ya. Kuat untuk mak dan juga ayah. Silakan Nisa sikit cakap untuk penonton. Silakan Nisa. Yang terus menyokong Nisa, memberikan kekuatan kepada Nisa. Silakan. terima kasih sebab jadi sahabat yang terbaik buat saya, mengajar saya, menjaga saya daripada saya umur 7 tahun sampai besar. Sampai sekarang. Sampai sekarang dah 5. Alhamdulillah. Bukan sampai sekarang je, sampai bila-bila pun kami akan terus support Nisa. Bukan saja ibu bapa yang kita, orang luar pun sama-sama juga. Dan ibu mungkin ada sesuatu nak dikatakan kepada semua ibu di luar sana yang mungkin mempunyai anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa ataupun tanda lahir atau sebagainya. Tak ada, hanya boleh tersenyum ibu.
Okey, ibu tidak boleh terkata ya? Tak, okey, tak apa. Apa yang saya boleh rungkaikan di sini, kita juga sebagai masyarakat seharusnya sama-sama memandang ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh, ya. Betul. Tapi kita sebenarnya harus mendukung, memberi pandangan yang positif. Sama macam adik Anissa, Kak pun nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab sudi datang ke sini, sudi kongsi dengan orang ramai apa artinya kecantikan yang sebenar. Adik Anissa paling cantik. Betul. Jangan lihat segala benda tu dari sudut perspektif negatif, kekurangan. Anggap itu kelebihan, anugerah daripadanya kepada adik Anissa. Kuat semangat. Okey, baik, kita dah berhenti pada seketika dan lepas ini kita dah bercakap, ini perkara-perkara yang orang duk bercakap lah. Tentang pertindihan undang-undang persekutuan dan juga Islam. Betul. Jadi kita akan rungkaikan sebentar saja lagi. Anda semua jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Bye-bye Nisa. Bye-bye. Pertindihan kuasa antara Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Negeri sering menjadi perbahasan dalam isu perundangan Malaysia. Baru-baru ini, Mahkamah Persekutuan telah mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah susulan kes Nick Allen bersama Kerajaan Negeri Kelantan. Apa pula pendapat rakyat Malaysia tentang isu ini? Adakah mereka sependapat atau sebaliknya? Isu yang berlaku sekarang ini, pertindihan di antara kerajaan negeri dan persekutuan amat membimbangkanlah. Jadi perlu ada satu tindakan khusus agar masyarakat tidak resah. Masyarakat seharusnya bertenang dan lebih merujuk kepada statement daripada kerajaan negeri dan pakar-pakar agama khususnya untuk lebih memahami. Saya tahu yang sedikitlah mengenai isu mengatakan 18 enakmen tu melanggar syariah tersebut. Ini apa yang saya fahamlah. Ada satu masyarakat dia biasa dengan kes tersebut. Ada masyarakat yang melabah dan rasa takut. Kalau sebelum ni, sebenarnya dah pernah jadi dah lah. Kes Igi Putra pun ada pertindihan kan sebelum ni. Patutnya kita nak tanya orang yang betul-betul tahu pasal benda ni. Contoh daripada perspektif peguam sivil bagaimana, perspektif peguam syariah bagaimana, dan masyarakat perlu lebih sana tentang perkara ni. Sebab kan ini bukan satu perkara yang kita boleh ambil sewenang-wenangnya. Enakmen jenayah syariah ni, dia memang diperuntukkan memang dah sikit dah. Jadi bila berlakunya kes Nick Allen ni kan, ada 16 peruntukan yang telah dibatalkan dan dia mensedikitkan lagi lah enakmen tu. Sebab kita perlu perhalusi lagi, perkemaskan lagi sebab isu ni tak ramai masyarakat yang tahu. Tapi isu undang-undang ni dia kena tahu tentang undang-undang syariah, kena tahulah perbezaan benda tu. Jadi diharapkanlah masyarakat seperti saya untuk mengambil juga tahu tentang kedua-dua enakmen syariah dari segi syariah dan juga dari segi sivil juga. Walaupun pelbagai pendapat dikemukakan oleh masyarakat, namun kita juga harus menghormati keluhuran perlembagaan persekutuan dan segala bentuk undang-undang yang termaktub pastinya dikubal demi menjaga kesejahteraan rakyat Malaysia. Ingatlah, hukum berdiri dengan sakti, adat berdiri dengan tanda. Baik, itu dia sebenarnya kita ada kongsikan kepada anda semua pandangan orang ramai tentang isu perlembagaan, iaitu pertindihan undang-undang persekutuan dan juga Islam. Jadi kami membawakan kepada anda seorang yang lebih arif untuk berdiskusi tentang isu ini. Kita ingin perkenalkan Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof, Pusat Polisi Perdana daripada Universiti Teknologi Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Dr. Fatih kalau lebih mesra dipanggil. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Dan itu dia Doktor, supaya kita ada kongsikan pendapat orang ramai yang nampaknya masih samar tentang isu ini dan juga tidak berani juga untuk mengatakan sesuatu, mungkin sebab kami tidak cukup info ataupun ilmu tentang pertindihan undang-undang antara persekutuan dan juga Islam. Sebab mungkin mereka salah faham. Takut juga salah faham. Takut juga. Okey, silakan. Ya, terima kasih Dayah Hafaz.
pertamanya saya tertariklah tadi pandangan yang diberikan kepada masyarakat awam, dan kita nampak kadar kesedaran mereka sebenarnya agak tinggi. Mereka mengikuti isu yang berlaku dan juga memberikan pandangan-pandangan yang mempunyai asas tersendirilah. Dan saya lihat apa yang berlaku isu ni menjadi tarikan masyarakat kerana kadar kesedaran masyarakat awam terhadap konsep Islam itu sendiri, konsep syariah, dan juga kesempurnaan sistem Islam, termasuklah soal syariah yang menyeluruh, yang meliputi bukan sahaja aspek undang-undang perkahwinan, tetapi juga aspek undang-undang jenayah yang di dalamnya terdapat hudud, kisah dan juga ta'zir, dan juga berkaitan dengan keseluruhan sistem kehidupan itu sendiri. Dan saya lihat ini kesedaran yang menimbulkan keinginan di kalangan masyarakat untuk melihat perundangan Islam diangkat lebih tinggi. Saya rasa itu di antara perkembangan-perkembangan yang berlaku yang mungkin orang tanya kenapa sebelum ini tidak menjadi polemik. Dan juga perkembangan terkini juga kalau kita tengok beberapa tempoh yang akhir ini, dalam tempoh 7 hingga 5 tahun yang lepas, wujud satu dinamisme di dalam penghakiman-penghakiman di mahkamah, terutamanya di Mahkamah Persekutuan, dalam memberikan tafsiran perlembagaan dan juga membuat judicial review ataupun semakan kehakiman. Kita lihat wujud keberanian di peringkat mahkamah untuk memberikan penilaian dan juga memberikan kuasa yang lebih kepada Mahkamah Persekutuan itu sendiri. Dan saya rasa dua perkembangan ini mewujudkan kita katakan sebagai polemik dan juga pertikaian di kalangan masyarakat pada hari ini. Dan lebih spesifik sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang ini berkait rapat dengan kes kan. Kes yang disebut sebagai kes Neilin, yang mengemukakan tuntutan di mahkamah agar beberapa peruntukan yang terdapat di dalam enactment Jenayah Syariah Negeri Kelantan digugurkan atas alasan bertentangan dengan perlembagaan. Dan kita kena ingat walaupun asas yang diberikan itu sebenarnya merujuk kepada enactment Jenayah Syariah Kelantan, tetapi banyak juga peruntukan-peruntukan yang serupa ada di dalam enactment jenayah syariah di negeri-negeri lain. Jadi secara tidak langsung keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu sebenarnya memberi kesan kepada enactment jenayah syariah negeri lain juga. Dan dalam hal ini sebenarnya concern yang diberikan adalah berkait rapat dengan kedudukan undang-undang Islam di peringkat negeri yang kita sebut sebagai bidang kuasa perundangan negeri, yang di dalam bidang kuasa perundangan negeri yang terdapat di dalam senarai negeri di bawah jadual yang ke-9 perlembagaan, yang meletakkan butiran satu itu adalah bidang kuasa yang berkaitan dengan Islam. Ada senarai di situ termasuklah dalam aspek jenayah, dan kita dapati kuasa yang selama ini kita faham berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga bidang kuasa DUN untuk buat undang-undang, rupa-rupanya apabila ditafsirkan oleh mahkamah, negeri tidak ada bidang kuasa. Maksudnya bila wujud pertindahan di antara kuasa negeri dan juga kuasa persekutuan, kuasa persekutuan mengatasi kuasa negeri dan negeri tidak ada hak untuk membuat undang-undang. Itu tafsiran yang terkini yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi apabila doktor bercakap demikian, ia macam seperti memberi gambaran yang undang-undang syariah ni macam tidak diangkat sewajarnya di Malaysia, doktor. Ya, ini menarik Fazli kalau kita perhatikan realiti perundangan negara kita yang berteraskan kepada konsep dualism yang mempunyai dua sistem mahkamah. Sebenarnya bagi saya ini punca masalah. Dua sistem mahkamah ni berasal daripada apa yang diperkenalkan oleh British dahulu. Kalau kita masih ingat Perjanjian Pangkul 1874 yang telah memisahkan kuasa sultan itu, yang meletakkan sultan mempunyai kuasa atas urusan agama dan adat istiadat Melayu, dan kuasa-kuasa lain diserahkan kepada residen. Maksudnya urusan yang berkaitan jenayah, cukai, urusan perniagaan, bila timbul pertikaian diserahkan kepada residen. Maknanya kalau wujud kes, mereka pergi ke mahkamah dan mahkamah itu diadili oleh hakim-hakim daripada British, daripada England. Dan di dalam situasi ini mewujudkan satu pengasingan di antara sistem Islam dan juga sistem kehidupan. Yang ini kita katakan sekularisme yang diperkenalkan oleh British. Dan bila kita merdeka, struktur itu masih kita kekalkan. Kita kekalkan. Maknanya kita wujudkan, bahkan kita mengolahnya dengan lebih jelas dengan wujudkan mahkamah syariah. Sedangkan kalau kita lihat definisi syariah itu sebenarnya adalah satu
maksud yang luas. Bukan sahaja soal perkahwinan, soal yang berkaitan dengan wasiat dan sebagainya, tetapi keseluruhan sistem kehidupan kita ini syariah. Tetapi kuasa mahkamah syariah hanya dipencilkan kepada item yang tersenarai di dalam butiran 1 perlembagaan itu. Jadi maksudnya nama dia mahkamah syariah tetapi kuasa dihadkan. Perkara-perkara lain diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan yang kalau dalam konteks jenayah, kita ada kanun keseksaan, kita ada akta berkaitan dengan rasuah dan sebagainya. Walaupun kalau kita memahami syariah itu, soal berkaitan dengan kesalahan mencuri, kesalahan rasuah, semua itu adalah berkaitan dengan syariah. Sebab itulah saya kaitkan tadi dengan kefahaman masyarakat. Masyarakat melihat, masyarakat nak supaya syariah itu dilaksanakan. Tetapi syariah itu hanya berada di bawah mahkamah syariah. Baik, maksudnya dihadkan. Dihadkan syariah itu. Sebab itulah timbul pertikaian pada hari ini. Bila kesedaran masyarakat sudah kuat, tetapi melihat bahawa tidak ada laluan yang luas untuk pelaksanaan syariah. Baik, jadi di sini juga kita boleh nampak punca-punca pertindihan sebenarnya. Jadi itu sebagai asas dan juga sejarah bagaimana ia boleh berlaku dan dibawa ke hari ini daripada susulan kes Nik Eileen tu kan. Jadi kalau begitu, tadi katanya negeri-negeri lain juga ada juga enactment syariah yang juga mungkin boleh dicabar selepas ini mungkin, Doktor? Ya, itulah saya melihat bahawa yang pertamanya masyarakat perlu memahami istilah mahkamah syariah itu tidaklah merujuk kepada itulah sahaja syariah di dalam negara kita. Itu saya rasa itu perlu difahami kerana prinsip Islam itu luas. Sebahagian daripada prinsip Islam dilaksanakan di peringkat persekutuan. Umpamanya dalam Islam mengharamkan rasuah. Itu dilaksanakan melalui akta pencegahan rasuah. Islam mengharamkan kesalahan-kesalahan seperti mencolek, merogoh dan sebagainya. Itu dinyatakan di dalam kanun keseksaan. Cumanya saya melihat kesedaran masyarakat ini, mereka nak supaya elemen yang ada dalam kanun keseksaan itu disesuai dengan prinsip Islam. Itu saya rasa kehendak-kehendaknya. Sebab itulah pendekatan yang kita perlu lihat sekarang ini ialah proses mengharmonikan. Mengharmonikan melibatkan beberapa step. Step yang pertama ialah mewujudkan sepadan yang jelas antara mahkamah syariah yang ada pada hari ini dan juga mahkamah sivil. Umpamanya saya ambil contoh dalam pertikaian berkaitan dengan kesalahan riba contohnya. Di dalam enactment jenayah syariah Kelantan itu ada peruntukan berkaitan dengan riba. Dan riba itu diletakkan Mahkamah Persekutuan membuat keputusan riba itu sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan persekutuan. Kerana dia termasuk dalam bidang kuasa berkaitan ekonomi dan keuangan. Dan ekonomi dan keuangan itu di bawah kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan Kelantan tidak boleh membuat undang-undang berkaitan dengan riba. Tapi bagi pendapat saya secara pribadi dan rakan-rakan yang lain melihat bahawa riba ini kesalahan yang melibatkan orang Islam. Jadi kalau kesalahan itu melibatkan orang Islam saja dan peringkat persekutuan tidak ada undang-undang, sepatutnya diserahkan kepada kerajaan negeri. Itu contohlah. Antara mungkin resah rakyat ni disebabkan mungkin tentang terma perkataan itu pemansuhan, terbatal, tidak sah dan sebagainya. Ianya berkaitan dengan undang-undang syariah. Jadi apabila skeptikal sikitlah mungkin pemahaman kita ni orang Islam ni apabila benda-benda yang undang-undang syariah berkaitan Islam terbatal, terus saja mereka membuka cerita, pelbagai cerita kan. Jadi kita nak tahu apakah mungkin rasional sebenarnya di sebalik pembatalan petition sebenarnya, Doktor? Ya, Faz. Rasional dia berkait rapat dengan agihan kuasa negeri dan persekutuan. Itu sebenarnya. Cumanya concern masyarakat itu perlu diberi perhatian dan diredakan sebenarnya dengan langkah-langkah yang konkret. Saya melihat bahawa elemen-elemen yang dibatalkan itu sepatutnya memang sebahagiannya ada di dalam undang-undang persekutuan. Saya ambil contoh kesalahan liwat. Ada dalam enactment itu dan dibatalkan kerana sudah ada di dalam kanun keseksaan. Cumanya harapan masyarakat supaya peraturan yang ada dalam kanun keseksaan yang dibatalkan tadi dikuatkuasakan. Maknanya pihak Kementerian Dalam Negeri, pihak PDRM perlu mengambil langkah serius, bahkan perlu bekerjasama dengan Badan Penguatkuasa Syariah untuk menguatkuasakan peraturan itu kerana dia sebahagian daripada concern di kalangan masyarakat Islam. Saya rasa itu perkara-perkara yang perlu diambil langkah positif supaya dapat meredakan rasa resah itu. Dan saya pasti selepas orang ramai mendengar apa yang dikongsikan oleh Dr. Fati, termasuk dengan kita Afad, kita rasa lebih jelas sebenarnya. Dan juga daripada keresahan itu, tentunya juga ada di antara orang luar yang mula mengambil, orang kata mengambil belah lah
saya belah sokong yang sini, saya belah sokong yang Mahkamah Persekutuan dan sebagainya kan. Jadi bagaimana untuk kita perhalusi ataupun untuk memberikan harmoni supaya mengimbangi sebab saya dengar doktor cakap tadi perlu juga suara rakyat diangkat supaya kita boleh memperbaiki atau memperhalusi perlembagaan kita. Ya. Itulah yang penting di sini adalah kefahaman dan juga sikap terbuka. Serta melihat isu ini bukan dalam perspektif pertembungan tetapi sebagai satu titik mula untuk kita mengorak langkah untuk lebih besar lagi. Kita ingat peristiwa Natrah yang berlaku di Singapura dahulu, sejarah kan. Peristiwa itu mengguris hati umat Islam, tetapi dia menjadi satu lonjakan masyarakat memahami bahawa pentingnya undang-undang Islam. Pentingnya ada bidang kuasa yang jelas. Saya rasa dalam situasi ini masyarakat perlu bersatu dan melihat apa yang berlaku ini sebagai satu lonjakan di dalam diri masing-masing dan juga di dalam masyarakat untuk kita bekerjasama bagi mengukuhkan lagi perundangan Islam di dalam negara kita ini. Tadi Dayah ada bercakap tentang keharmonian kan masyarakat. Dan kita tahu bahawa Malaysia ini memang harmonilah semuanya, Melayu, Cina, India. Jadi saya nak berbalik kepada skop, mungkin ada orang mungkin ada di antara mereka yang bukan beragama Islam, mungkin mereka ni menolak cadangan untuk mengharmonikan undang-undang syariah dan perlembagaan. Jadi bagaimana kita nak menjelaskan tentang perkara ini? Ya, bagus Faz. Saya rasa ini satu elemen yang penting di dalam kita dalam usaha untuk mengharmonikan perundangan kita ini supaya lebih mesra dengan Islam, lebih hampir dengan Islam. Dalam masa yang sama kita memahami bahawa masyarakat Malaysia ini berbilang kaum. Dan sebenarnya kaedah untuk pelaksanaan Islam yang kalau yang berjalan selama ini di dalam negara kita sejak daripada merdeka sehingga sekarang dia berjalan secara harmoni. Dan sebenarnya kadang-kadang kita tak sedar sebahagian daripada elemen-elemen undang-undang Islam telah dilaksanakan, diterima secara baik. Saya ambil contoh Faz Dayah, sistem keuangan Islam. Kita ada sistem perbankan Islam, sistem takaful dan kita lihat penerimaan masyarakat bukan Islam sangat-sangat terbuka. Sebab apabila sistem itu dilaksanakan, keindahan itu akan nampak. Saya rasa sama saja dalam mana-mana aspek perundangan itu. Kerana sistem sekarang ini tidak dimiliki oleh sesiapa. Kalau kita katakan sistem kita di dalam kanun keseksaan yang ada, bukan milik orang Cina, bukan milik orang India, bukan milik orang Melayu, bahkan dia datang daripada kesan penjajahan dahulu. Sepatutnya kita bersikap terbuka untuk menerima apa-apa sistem yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan juga negara secara keseluruhannya. Baik. Saya rasa itu adalah satu poin yang sangat baik. Kan sebenarnya bila kita hidup dalam satu negara yang berbeza kaum dan bangsa dan sebagainya, tetapi suatu sistem itu jika baik dilaksanakan dan keterbukaan kita untuk menerimanya, insya-Allah saya rasa akan mengharmonikan keadaan ya Fad. Okey, jadi kita dapat lihat dekat sinilah jawapan yang sungguh jelas sekali lah kan dapat kita katakan dekat sini. Okey, mungkin ada saranan daripada pihak doktor sendiri kan dalam nak mengharmonikan undang-undang persekutuan ni dan juga negeri serta nasihat kepada umat Islam untuk mereka ni tidak terus mempolemikkan tentang cerita ini. Yang pertamanya kita mengharapkan keprihatinan semua pihak lah. Dan melihat bahawa aspek perundangan Islam ataupun aspek syariah ini bukan sahaja tanggungjawab negeri, bahkan menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuklah di peringkat persekutuan, untuk memastikan keindahan yang ada pada syariah itu dapat dijelmakan di dalam pelaksanaan dan juga penguatkuasaan. Dan juga kita mengharapkan elemen-elemen yang kadang-kadang bersifat birokratik yang mungkin secara tidak langsung melambatkan proses-proses untuk mengukuhkan sistem perundangan yang baik ini akan terjadi. Kita harap itu dapat dikurangkan. Dan kerjasama daripada semua pihak ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan yang penting sebenarnya seperti yang disebutkan tadi, kita bersatu hati untuk mencapai satu yang baik dan sedia berunding dan juga berdialog antara satu sama lain dan mengurangkan pertembungan serta pergeseran sesama masyarakat. Saya rasa rakyat negara kita pun mahukan kebaikan, keadilan, mereka mahukan sesuatu yang positif, lebih-lebih lagi elemen yang berteraskan kepada akidah, pada agama syariah ini, dan saya rasa itulah yang menjadi faktor penyatu semua orang. Jadi itulah pandangan dan juga harapan sajalah. Ya, itu dia. Kalau kita ikutkan, itu adalah satu
konklusi yang sangat sangat sempurna. Dan sebenarnya kepada anda semua kami harap perkongsian ini membuka hati dan juga minda anda untuk memahami tentang isu pertindihan undang-undang persekutuan dan juga Islam ya. Betul. Okey, baik. Jadi selepas ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik juga untuk dikongsikan, Afan. Betul lah. Lepas ni kita nak bercakap tentang Radio Cool 101 Semasa dan Sosial dengan ceritanya ada penyampai baru. Itulah kita nak beritahu doktor. Lepas ni kita ada seorang penyampai radio ni yang lama tak nampak. Mungkin doktor boleh jumpa lepas ini. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat terbuka itu dan jelas. Terima kasih. Jadi anda semua jangan kita nak mempolemikkan lagi tentang isu ini ya. Okey, kita nak berhenti berehat dan lepas ni kita nak bersama dengan salah seorang pemain basketball. Pemain basketball tapi DJ radio. Macam mana tu? Tunggu selepas ini. Ya. Baik. Terima kasih kerana terus menonton. Cakap macam DJ. Ya, anda sedang menonton. Jangan macam tu. Bukan. Itu DJ lain. Kita DJ yang cool je sekarang. Yes, okey, kita cool sekarang. Okey, jom kita tak buang masa lagi. Kita nak kenalkan kepada anda semua barisan penyampai Cool 101 dan juga penyampai terbaru mereka, Abang Jamal Jamaluddin di tengah. Dia Apit bersama-sama dengan Muaz di ujung sana dan juga Haiza. Hai. Bayangkan kalau dua pun dah best. Yes. 3 bergabung. Dengan abang JJ lah. Saya rasa semua orang merindui. Betul. Yang macam lamanya tak dengar suara. Suara dia dah lain tau. Dah lain. Cuba kita dengar sikit lah. Cuba dengar. Cuba dengar sikit. Sebenarnya suara yang orang mungkin tak tahu selama ini. Jangan. Saya tak nak dengar radio kalau suara macam tu. Baru nak buat background. Dia kan ada lagu yang saya gunakan sebagai lagu tema supaya perasaan lama tu kembali. Ini cerita sikit abang. Okey. Muaz buat background okey abang. Macam mana boleh? Sudah lain kena buat background je. Kata orang tu dah lama berehat dekat radio, tiba-tiba kembali di Cool 101 ni. Silakan abang. Nak buat ulang apa? Nak buat boleh. Muaz, lagu tema. Terima kasih kerana mendengarkan lagu tema yang tak seberapa betul ni. Saya Jamal Jamaluddin akan bersama anda malam-malam di Cool 101 untuk ceritakan dan juga luahan hati anda. Dengan lagu-lagu retro, kegemaran ramai. Pastikan anda juga berikan ucapan istimewa anda tu kepada orang yang tersayang, orang yang istimewa, malah BFF anda pun, best friend forever. Jangan ketinggalan. Berikan kata-kata ganda 23. Ada pemanggil lah tadi. Apa panggil? Dia bunyi telefon. Itu macam bunyi ayam. Assalamualaikum. Saya mak ayah dia kot. Okey, itu kami beri bayangan. Macam itulah. Malam nanti. 8 hingga 11 malam nanti ya. Okey, Aizah. Background dia akan pakai background betul lah. Tadi tu background tipu-tipu je. Takkan aku nak buat malam-malam 3 jam macam tu. Okey, untuk kami nak bagi tahu kepada anda, kita ada bermacam-macam dekat Cool 101. Yang pastinya kepada anda yang menantikan tiket nak pergi ke konsert Datuk Seri Siti Nurhaliza, sebuah epitome. Saya Siti Nurhaliza, maaf tiket dah habis dijual. Sold out. Tetapi mana nak dapat? Dengan Cool 101 anda perlu jadi pemanggil terpantas dan kena jadi pendengar setia kita lah. Kerana kat situ nanti anda ada cara nak dapatkan tiket, kena sambung lirik lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza yang Haiza nyanyikan. Jangan petikankan suara saya. Yang penting abaikanlah suara tu. Yang penting anda kena sambung lirik lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza yang Haiza nyanyi. Dan juga nanti ada lagi satu segmen yang mana anda kena teka lagu apa yang Muaz sebut lirik itu dengan gaya tersendiri. Saya tak nyanyi. Tak nyanyi. Saya lebih sebut lirik takut, nyanyi lagi takut tak betul. teka. Jadi saya ambil pendekatan bersajak. Selamat. Factory ya. Betul. Biasalah. Dunia dia lah. Jadi kalau kita cakap tentang keistimewaan, saya daripada kiranya gabungan bertiga, apa yang paling ingin ditawarkan, kenapa mereka harus mendengar sebenarnya? Sebab di Cool 101 ni, selain daripada pelbagai isu kita bincangkan bersama, kita
kita juga ada siri masterclass. Okey. Jadi untuk masterclass tahun 2024 yang pertama ni bakal anda saksikan pada minggu ini. Kita dah ubah sedikit konsepnya. Konsepnya lebih kepada santai dan juga podcast. Yes. Jadi isu yang dibincangkan pun memang santai. Antaranya yang akan dibawakan minggu ni, bagaimana untuk menjadi seorang affiliate yang hebat. Sebab kita tahu sekarang nak berniaga tapi tak ada produk, tak ada duit, jadilah affiliate kan. Senang saja, untung boleh dapat dan cara itu kita bawakan juga tetamu-tetamu yang hebat lah. Master-master yang ada dalam ni. Sekarang ni master kita Abang Jamal ni ya. Jamal lah. Tapi dia jaga malam lah. Kalau dia tak buat affiliate lagi kan sebenarnya, affiliate marketing ni. Belum lagi. Lepas tu ada lagi isu-isu lain kita akan bawakan seperti gig ekonomi sekarang ramai orang pilih kan. Kenapa dan apakah masa depannya. Semua tu ada dalam siri masterclass. Yang pentingnya Cool 101 lebih santai. Yes. Dan ada satu lagi. Kita akan turun padang juga pada bulan Ramadan. InsyaAllah akan mendekati peminat-peminat dan juga pendengar-pendengar Cool 101. Dan anda yang bertuah ni akan dapat RM101. Itu kalau kita tengok simbolik daripada Cool 101 lah. RM101. Jadi nantikan Ramadan ini. Kita akan turun padang kan? Yes. Main basketball bukan kat padang bukan gelanggang. Tapi Abang Jamal turun padang waktu Ramadan saja ke? Tidaklah. Turun Ramadan ni mesti dia kena turun padang juga ni. Mesti lah. Budak baru kita ajak. Kena bully lah ni tahu. Abang Jamaluddin memang kiranya dah sinonim. Macam orang dah tahulah apa kelebihan, bagaimanakah cara percakapan dan sebagainya. Tapi kali ni apa agaknya yang rasanya perbezaan yang akan dibawa bila bergabung dengan Haizan dengan Muaz? Okey, bergabung bukan kami bertiga serentak. Dia sebelah siang, saya sebelah malam. Apa yang pastinya ialah malam-malam anda kini berlainan sedikit bila mendengar Cool 101 kerana anda kini ada suara yang menemani anda. Saya lah. Jadi selama ini mereka hanya mendengar lagu saja, tapi kali ini saya bersedia untuk menjadi peneman ketika mereka memandu, ketika mereka mengulang kaji ataupun memasak untuk berniaga keesokannya ataupun mereka keseorangan. Jangan rasa lagi keseorangan. InsyaAllah saya jadi peneman anda yang menariknya diiringi dengan lagu-lagu kegemaran kita bersama. Satu lagi, jangan lupa kami bukan bertiga. Segmen Pagi On Point Haizan Muaz. Segmen PM Cool 101 kita ada Hanif Miswan dan of course cerita malam kita. Jangan lupa Weekend Cool 101. Oh ya, lupa. Betul. Saya ni nak letak mana ni? Ada. Pukul 10 ni kita masih mencari lagi. Baiklah, saya boleh hantar resume lah. Boleh. Bang, sikit saya nak tanya. Asal usul ganda 23 ke babom tu apa bang? Ni ramai tanya. Hello? Kejap dia jawab. Kan dah sebut bola keranjang tadi. Jadi nombor 23 ialah nombor yang dipakai oleh Michael Jordan, idola saya. Jersey-nya nombor 23. Malah untuk pengetahuan anda, David Beckham apabila beliau bermain untuk Real Madrid, beliau juga memakai nombor 23 sebab bila ditanya oleh wartawan, Michael Jordan is my idol kata dia. So samalah ya. Jadi sebab itulah saya gunakan itu untuk sebagai tanda penghormatan saya ke arah idola saya. Sekarang ni kat mana yang nombor 23 dekat abang sekarang? Kat pinggang saya. Kiranya Abang Jamaluddin dengan Beckham tak jauh beza. Tak jauh. Bagi bola timbang. Jangan dicabar. Satu gini, satu sepak. Tapi tutup mata lagi boleh. Jadi itulah asal usulnya. Menghargai, menghormati idola saya dan juga untuk menambahkan sedikit rempah ratus kepada ucapan pendengar tu yang selalu kata rindu saya bang kat isteri saya tu berganda-ganda bang. Selalunya mereka kata 3 kali ganda bang. Bila saya tanya kenapa betapa banyaknya rindu kamu ni? 3 kali ganda. Apa barang 3 kali ganda. Gunakanlah nombor 23 tu. Itulah dia asal usulnya. Nampak? Kena betul lah. Lepas tu dibawa pula untuk pagi dah malam tu dah ganda 23. Pagi pula kita bawa isu macam-macam. Kita ganda berganda-ganda. Kita gandakan ilmu dan juga info. Yes, betul. Jadi macam balance lah sebenarnya kan. Cool 101 ni kan pagi kita bercakap tentang topik apa semua kan. Radio tu kan memberi info, memberi hiburan dan juga mendidik. Dan memberi manfaat yang tentunya. Okey, jadi mungkin ada ucapan daripada abang dulu sebagai nombor 23 kita kepada semua pendengar dan juga peminat. Jadi saya Jamal Jamaluddin ingin menghulurkan salam perkenalan, salam ukhuwah kepada pendengar-pendengar Cool 101 yang saya belum pernah kenali dan yang dah lama menjadi pendengar saya, pengikut saya. Kita sambung semula silaturahim kita. Anda kini ada seorang teman waktu malam hanya di Cool 101. Okey, lama tak dengar tu. Untuk Muaz
Wah, Satu je, kalau anda ingin mencari radio yang berbeza daripada radio-radio yang sedia ada, kamilah pilihannya. Memang confirm dijamin 100%. Anda tak boleh dengar radio ini di tempat-tempat yang lain. Malahan di pelusuk-pelusuk yang ada di setiap sudut di Malaysia ni pun tak ada. Jadi kita berikan peluang kepada anda untuk dengarkan Cool 101. Cuba dengar, cuba rasa, baru ada rasa cinta. Okey. Wow. Okey. Okey, pagi on point. Segmen kami 6 hingga 10 pagi. Ingat temu janji anda, Haiza dan Muaz. Dan di sebelah petang, PM Cool 101. Sekali lagi bersama dengan Abang Jamal Jamaluddin. Cerita cinta kita sebelah malam. Terus dengar Cool 101. Yeah. Oh, yeah. Penat aku je. Dengar radio tapi berada dalam Malaysia hari ini. Jangan lupalah dengarkan ya. Selamat datang kepada Abang JJ kita. Betul bang. Ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Ramai memang berudia bang. Terima kasih kerana memilih Cool 101. Terima kasih. Saya je terima kasih. Sebahagian kan lah. Kita berehat sebentar. Nampaknya begitu gambar sekali di sini. Betul. Terima kasih kerana sudah datang ke studio. Terima kasih Aiza, Abang Jamal dan juga Aiza. Terima kasih. Kita akan jumpa selepas ini. Ada lagi nak kongsikan? Ada lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan saya dan juga Daya di MHI. Yeah. Oh, lupa. Yeah. Dawa yang telah lama ku petik. Penyanyi ke penyamah? Penyamah. Pejabat? Maksudnya, sabar. Maksudnya saya nak cakap suara awak sedap sebenarnya. Lagi sedap daripada itulah. Okey, kenapa Afat nyanyi ni? Sebab apa sinonim lah. Penyanyi ke penyamah ni dengan I Can See Your Voice. Nombor 7 sekarang. Nombor 7 sekarang. Jadi ini adalah panggilan terakhir untuk anda semua yang nak jadi penyanyi sebenar atau penyamah macam Afat. Hantarkan video penyertaan uji bakat anda. I Can See Your Voice Malaysia musim baru sekarang. Okey, sebelum 20 Februari. Jadi pastikan semua maklumat tu isi dengan tepat. Okey, nampak ya di skrin tu. Jadi jangan tunggu lagi. Hantarkan penyertaan anda sekarang. Jadi kami tidak kisah anda adalah penyamah atau anda adalah penyanyi sebenar, hantarkan sahaja. Ataupun penyabar. Okey, itu adalah tentang I Can See Your Voice musim ke-7 ya, Fat. Okey, scan pun boleh tadi tu kan, nak register. Okey, kita nak lihat dekat berita harian yang dipaparkan. Ini sama saja seperti mana yang tajuk kita bawakan sebentar tadi bersama dengan Dr. Fatih, iaitu berkaitan dengan perkasa Mahkamah Syariah, rujuk negeri, ulama, mufti dan juga ahli akademik. Ini yang dibawakan dekat berita harian pada hari ini. Saya nak dengarkan, saya nak bacakan kata daripada PM kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, meminta jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk mengubah undang-undang Islam, berbincang dengan semua negeri. Sebab nak cepat kan? Jadi itu dia sebenarnya apa-apa keputusan diambil berdasarkan perbincangan. Bukan daripada satu belah saja. Banyak pihak sebenarnya diperlukan. Jadi kepada anda semua kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Tapi esok apa pula yang dibincangkan? Kita nak bercakap tentang kesihatan ni. Tajuk kesihatan kita adalah saringan kesihatan, saring awal untuk cegah awal. Ini sebenarnya betul. Saya baru keluar hospital kan. Jadi doktor pun cakap, Daya, jangan tunggu-tunggu, buat medical check-up dan sebagainya. Jadi untuk anda nak tahu lebih lanjut, kena tonton Malaysia Hari Ini. Jadi segala apa yang kami telah pun bawakan hampir 1 jam ni, diharapkan dapat semua memberikan manfaat lah. Ilmu pengetahuan untuk kita, supaya kita ni tidak bertengkar, supaya kita ni tidak mencetuskan polemik lah tentang isu yang kita bawa. Kita bertoleransi sebagai rakyat Malaysia bersama-sama. Baik, itu sahaja daripada saya dan juga Afat di Malaysia Hari Ini. Anda semua jaga diri, jaga hati. Mulakan minggu anda dengan perasaan yang positif dan juga ceria. Hiasi peribadi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.